warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram Handi bin Muhammad Hazimi. Nombor matrik 10 DPM 19F2037. Nama saya Amir bin Rahimi dan nombor matrik 10 DPM 19F2069. Nama saya Muhammad Faris Fitri bin Ismail dan bernombor matrik 10 DIB 19F1056. Nama saya adalah Nur Atira binti Muhammad Khairi. Nombor matrik saya adalah 10 DPM 19F2011. Nama saya Siti Maisara binti Jani. Nombor kad matrik 10 DPM 19F2009. Sesi pengenalan. Nama perniagaan ini ialah Munyanyo Butik. Profil industri adalah perkongsian. Lokasi perniagaan ini terletak di nombor 19 Jalan Raja Laut, Bandar Wawasan 50350 Kuala Lumpur. Tarikh daftar perniagaan ini pada 20 hari bulan 3 2021. Tujuan memilih perniagaan ini adalah untuk membekalkan reka bentuk pakaian yang berkualiti tinggi. Prospek perniagaan ini ialah mempromosikan dan menjual baju dengan menggunakan platform Facebook dan Instagram. Tujuan perancangan perniagaan ini adalah untuk membentangkan rancangan perniagaan Munyanyo Butik dengan lebih terperinci meliputi aspek pengurusan, pemasaran dan juga kewangan. Pembentangan ini dijangka akan dapat memberikan gambaran jelas tentang potensi perniagaan yang akan dijalankan. Munyanyo Butik bercadang mengeluarkan modal sendiri berjumlah RM200,000 Malaysia. Selebihnya, Munyanyo Butik merancang untuk membuat permohonan pembiayaan iaitu pinjaman melalui Malayan Banking Berhad iaitu Maybank sebanyak RM50,000. Dengan cara kemudahan ini, dijangka dapat membantu Munyanyo Butik merealisasikan perniagaan ini dan seterusnya dapat menawarkan jualan baju yang berkualiti dan kompetitif dengan kehendak pasaran. Pembiayaan melalui Maybank ini akan digunakan untuk beberapa tujuan tertentu seperti membeli aset tetap dan juga modal pusingan. Latar belakang perniagaan. Nama perniagaan ialah Munyanyo Butik. Nombor telefon 019-574-5072. Jenis perniagaan perkongsian. Aktiviti perniagaan utama ialah menjual baju. Tarikh perniagaan 20 hari bulan 3 2021. Latar belakang ahli perkongsian. Ahli pertama ialah Amir bin Rahimi, umur 23 tahun. Ahli kedua ialah Nur Atira binti Muhammad Khairi, umur 20 tahun. Ahli ketiga ialah Siti Maisara binti Jani, umur juga 20 tahun. Ahli keempat ialah Muhammad Ikram Handi bin Hazimi, umur 20 tahun. Dan kelima dan akhir sekali ialah Muhammad Faris Fitri bin Ismail, umur juga 20 tahun. Untuk rancangan pentadbiran, kami mempunyai visi, misi dan objektif. Visi kami adalah menjadikan sebuah perniagaan Munyanyo Butik ini sebagai pemacu kecemerlangan insan dengan menyediakan pelbagai perkhidmatan dan produk yang berkualiti. Manakala misi kami mengeluarkan dan menghasilkan pelbagai reka bentuk baju yang berkualiti dan menepati kehendak dan citarasa pelanggan. Manakala objektif kami ada 3. Yang pertama, mencadangkan strategi pemasaran yang sesuai yang boleh dilaksanakan oleh perniagaan. Yang kedua, menjadi pemangkin kepada masyarakat untuk menceburi diri dalam bidang perniagaan. Manakala yang ketiga, mengutamakan kepuasan setiap pelanggan secara berterusan. Untuk carta organisasi, kami ada 5 pengurus. Yang pertama, pengurus besar iaitu saya, Nur Atira binti Muhammad Khairi. Yang kedua, pengurus pemasaran iaitu Cik Muhammad Faris Fitri bin Ismail. Yang ketiga, pengurus operasi ataupun pengeluaran iaitu Cik Amir bin Rahimi. Yang keempat, pengurus sumber manusia iaitu Cik Siti Maisara binti Jani. Dan yang kelima adalah pengurus kewangan iaitu Cik Muhammad Ikram Handi bin Muhammad Hazimi. Ini adalah contoh gambar carta organisasi perniagaan kami. Perniagaan Munyanyo Butik ni kami membuat pembahagian tugas macam pengurus besar, mengawal dan mengenal pasti dasar dan misi perniagaan, mengawal selia dan memantau perjalanan perniagaan dan mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dengan berkesan.
Untuk pengurus pemasaran, dia mengenal pasti pasaran sasaran dan menganalisis trend pasaran semasa. Selain itu, dia mengkaji keperluan dan kehendak pelanggan serta maklumat persaingan. Manakala pengurus operasi ataupun pengeluaran memastikan operasi perniagaan berjalan dengan lancar. Selain daripada itu, dia juga memastikan pengeluaran tepat pada masa yang telah ditetapkan dan memenuhi spesifikasi pelanggan. Manakala pengurus sumber manusia, dia melahirkan pekerja yang berkualiti dan produktif untuk memberi perkhidmatan yang berkesan dan cemerlang ke arah pencapaian visi dan misi perniagaan Munyanya Butik. Untuk pengurus kewangan, dia menjaga kecairan dan keberuntungan syarikat. Dia mengemaskinikan akaun dan penyata kewangan. Dia akan menerangkan tentang rancangan pemasaran. Kita pergi kepada bahagian pertama, iaitu sasaran pasaran. Baiklah, sasaran pasaran perniagaan Munyanya Butik ni merupakan perniagaan menjual baju. Dan sasaran pasaran perniagaan Munyanya Butik ni ialah sasaran yang kami tumpukan, iaitu kepada Pasaraya Sogo, City One Plaza, Choki dan tempat yang berhampiran dengannya. Munyanya Butik ni dia sesuai untuk sepasang suami isteri, ibu bapa, adik-beradik dan semua lapisan masyarakat umum. Tak kira lah masyarakat Melayu, India dan Cina, semua boleh pakai. Okey, kita pergi kepada peluang dan ancaman pula. Bila untuk bahagian peluang, iaitu peluangnya ialah dasar kerajaan yang menggalakkan masyarakat menceburi bidang keusahawanan dan rangkaian rakan niaga. Manakala untuk ancaman pula untuk perniagaan ini iaitu risiko rompakan. Baiklah, kita pergi kepada kekuatan dan kelemahan pula. Untuk kekuatan Munyanya Butik ni ialah lokasi dia tempat yang sangat strategik, mana terdapat ramai pelancong atau pelanggan boleh jual beli di situ, dan modal yang lebih besar daripada sumbangan rakan kosi yang telah dikontributkan. Okey, seterusnya perkhidmatan yang cepat dan jimat masa. Tak perlu nak, maksudnya jimat masa tu tak perlulah kita nak pergi ke sana sini, dan satu tempat tu dah boleh kita dapat. Okey, untuk kelemahan pula, kelemahan untuk Munyanya Butik ni terdapat ramai pesaing-pesaing baju yang lain dalam kawasan tersebut. Bukan sahaja Munyanya Butik je yang menjual baju Nickwo ni, banyak lagi kedai yang lain di sepanjang jalan tu. Kita pergi pula kepada ramalan jualan. Okey, Munyanya Butik ni bermula pada bulan 4, iaitu bulan April, dan ramalan jualan kami iaitu yang kami sasarkan untuk bulan yang pertama, iaitu bulan April, sebanyak 11,500. Sasaran jualan yang untuk bulan yang pertama, iaitu bulan April. Untuk seterusnya bulan 5, bulan Mei, sasarannya ialah RM12,650. Untuk yang seterusnya bulan Jun, bulan 6, sasarannya ialah RM13,915 untuk bulan Jun. RM15,307 pula untuk bulan Julai, iaitu bulan 7. Bulan Ogos sasarannya RM16,837. Untuk bulan 9 pula RM18,521. Seterusnya untuk bulan Oktober RM20,373. Untuk bulan 11 RM22,410. Untuk bulan Disember, untuk bulan terakhir daripada tahun ni, ialah RM24,651. Okey, kita pergi ke tahun yang seterusnya, iaitu bulan 1 Januari. Sasaran yang kami ramalkan akan iaitu sebanyak RM27,116. Untuk bulan yang seterusnya, bulan Februari, sasarannya sebanyak RM29,828. Dan untuk bulan yang terakhir, itu bulan Mac, sebanyak
RM32,811. Strategi pemasaran. Baiklah, untuk strategi yang pertama iaitu strategi promosi. Okey, promosinya ialah Munyanyo Butik ini menggunakan pelbagai teknik untuk mempromosikan perkhidmatan kepada masyarakat sekitar kawasan Kuala Lumpur. Antaranya mengedar risalah serta mencipta laman web perniagaan secara berkala. Pengedaran risalah dilakukan di sekitar kawasan Ceras, Bukit Bintang dan Setiawangsa meliputi syarikat-syarikat perniagaan, penghuni kampus UiTM dan Politeknik. Aplikasi dalam talian turut guna pakai untuk memaklumkan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Selain itu, kami juga mengadakan tawaran harga yang lebih rendah sewaktu awal pembukaan perniagaan. Okey, strategi yang kedua iaitu tempat. Okey, dengan kami ni, Munyanyo Butik ni terdapat di Kuala Lumpur dan merupakan tempat strategik kerana dikelilingi oleh taman perumahan, pejabat-pejabat kerajaan dan swasta serta universiti. Jadinya terdapat pelbagai rantau daripada lapisan masyarakat ni yang boleh singgah ke Munyanyo Butik. Okey, dari strategi yang ketiga, kita pergi ke strategi yang ketiga, iaitu harga. Okey, harga untuk perniagaan Munyanyo Butik ni menawarkan harga yang berpatutan sehingga harga baju drop shoulder rib knit adalah bermula daripada nilai RM50. High neck drop shoulder chunky knit adalah sebanyak RM55. Plus button front rib knit adalah RM40. Plus open knit crop adalah RM25. Dan rib marklet knit drop shoulder adalah RM30. Begitu juga dengan tunai semasa penghantaran cash on delivery sebanyak RM5 mengikut perkhidmatan yang ditawarkan. Penetapan harga yang diletakkan ke atas perkhidmatan yang ditawarkan adalah berpatutan, kompetitif dan ia berkonsepkan price follower, iaitu mengikut kadar pasaran seperti yang ditetapkan oleh pesaing-pesaing lain. Okey, untuk strategi yang terakhir, yang keempat, iaitu perkhidmatan atau produk. Okey, produk kami, produk yang kami ni iaitu Munyanyo Butik ni memberikan perkhidmatan yang lebih cekap, pantas dan tepat pada masa yang sama. Dan tepat pada masa yang sama dijanjikan kepada pelanggan. Kami juga sentiasa mengalu-alukan dan menghargai segala apa yang telah diberikan di pelanggan dan mengucapkan terima kasih kepada pelanggan yang datang ke kedai Munyanyo Butik ini. Rancangan operasi berikut merupakan carta alir proses bagi pemasaran baju Munyanyo Butik. Mula, kita akan menerima tempahan daripada pelanggan dan menjadikan pelbagai reka bentuk. Pelanggan menyemak rekaan pakaian. Kalau pelanggan berpuas hati, barulah kita membuat pakaian dan kita akan menyerahkan hasil pakaian kepada pelanggan dan menerima bayaran. Tamat. Okey, di sini saya akan menerangkan tentang rancangan kewangan. Okey, untuk rancangan kewangan kami mempunyai kos pelaksanaan projek iaitu yang berjumlah RM183,175. Dan untuk sumber pembiayaan projek kami juga terdiri daripada tunai dan pinjaman. Bagi tunai, terdiri daripada tanah, bangunan, meja dan kerusi, almari besi, telefon dan penghawa dingin. Manakala pinjaman kami terdiri daripada komputer, mesin jahit, mesin fax dan mesin photostat. Untuk keseluruhan jumlah tunai adalah RM160,945 dan untuk pinjaman pula adalah RM22,230. Seterusnya adalah cash flow atau juga dikenali sebagai aliran tunai yang mempunyai 3 tahun dalam perniagaan kami dari tahun 2020, 2021 dan 2022 yang menunjukkan perbelanjaan perniagaan kami sepanjang 3 tahun yang berjumlah RM3308851.
Oleh itu, untuk penyata pendapatan bagi setiap 3 tahun adalah tahun 2020 berjumlah RM1088679. Untuk 2021 berjumlah RM1105472. Dan pada tahun terakhir iaitu tahun 2022 adalah RM162,774 yang merupakan untung bersih yang terkumpul bagi 3 tahun tersebut. Akhir sekali, kunci kira-kira perniagaan kami yang mempunyai jumlah aset dan jumlah equity liability yang menunjukkan 3 tahun tersebut, dan ia menunjukkan jumlah equity dan liability lebih besar dari jumlah aset bagi setiap tahun. Contohnya, pada tahun 2020, aset berjumlah RM115300, manakala untuk equity dan liability pula ialah RM12706676. Bagi tahun 2021, aset kami ialah berjumlah RM111632, manakala equity dan liability kami berjumlah RM1287563. Dan untuk tahun yang 2022 pula, aset perniagaan kami berjumlah RM1126664, manakala equity dan liability kami pula berjumlah RM1343616. Itu adalah semua jumlah kewangan yang kami yang terdiri daripada sepanjang 3 tahun. Terima kasih. Kesimpulannya, perniagaan ini dijangka berpotensi untuk maju kerana tidak ramai usahawan Bumiputera yang mencuburi dalam bidang ini. Selain itu, faktor lokasi yang strategik kerana berdekatan dengan kawasan bandar, perniagaan ini juga memerlukan modal yang besar dan bilangan pekerja yang ramai. Hal ini memudahkan urusan pihak perniagaan dalam merancang dan memperkembangkan perniagaan pada masa hadapan. Terima kasih.